Salam sejahtera dan hai. Saya hos anda, Khalid Hamid ataupun MK. Jom sama-sama kita BTMP, belajar trading melalui pendengaran. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Hai semua, bertemu kita sekali lagi dalam episod baharu BTMP. Tajuk podcast kita kali ini ialah bolehkah kaya cepat melalui trading? Ramai yang memberi amaran bahawa trading bukanlah jalannya kalau kita nak buat kekayaan segera. Adakah anda setuju dengan kenyataan tersebut? Sebelum itu, elok kalau saya terangkan mengenai perbezaan di antara trading dengan investing. Trading adalah satu aktiviti menjana pendapatan yang melibatkan kekerapan yang tinggi. Ataupun dalam erti kata lain, frekuensi trading tu adalah tinggi. Ianya adalah dalam kiraan setiap hari, setiap minggu ataupun setiap bulan. Contohnya kalau forex ataupun gold trading, hari ni kita trade, mungkin lagi 2 ataupun 3 hari kita dah pun close trade kita. Jadi inilah yang dikatakan sebagai very short term trading. Kalau yang bukan very short term pula, mungkin anda akan hold position selama beberapa minggu ataupun bulan. Secara umumnya, kalau tempoh pegangan sesuatu instrumen tu di bawah 1 tahun, maka itulah yang dikatakan sebagai trading. Dan dalam trading itu sendiri, ada yang very short term, medium term dan juga long term trading. Sekarang kita pergi pula kepada definisi investing ataupun pelaburan. Bila kita bercakap mengenai pelaburan, automatik dalam kepala kita dah tahu ianya adalah berkisar kepada satu tempoh yang panjang. Contohnya macam 5 tahun. Namun begitu, pada zaman sekarang ni dah banyak instrumen pelaburan. Dan 3 tahun ataupun 5 tahun tu ianya bukanlah tempoh yang betul-betul panjang. Sebab tu dalam investing ataupun investment ada long term. Macam long term tu adalah lebih daripada 10 tahun. Medium term adalah 5 tahun ke 10 tahun. Dan bawah daripada 5 tahun tu dipanggil sebagai short term investment. Jadi adakah anda akan melabur untuk satu tempoh yang panjang ataupun pendek? Kebanyakan pelaburan yang saya tahu sebenarnya adalah lebih daripada 10 tahun. Sebagai contoh, kita beli rumah. Kalau kita fikir beli rumah sekarang dan nak buat duit dalam masa 1 tahun, hampir pasti ataupun sudah pasti kita akan kehilangan duit. Kita akan banyak bayar legal fees, kita bayar interest ataupun profit pada pinjaman kita. Lepas tu kita bayar macam-macam charge ataupun perbelanjaan lagi kan. So walaupun untuk tempoh 1 tahun kita beli rumah, harga rumah tu tak naik dan bila kita jual kita pasti akan rugi. Sekarang ni katakan kita pegang rumah tu untuk tempoh 10 tahun. So sudah tentulah harga rumah sekarang berbanding dengan 10 tahun akan datang, besar kemungkinan dia akan naik. Jadi bila harga rumah makin naik, manakala baki pinjaman kita makin kurang, bila kita jual rumah tu lepas 10 tahun, mungkin kita boleh dapat profit. Saya cakap mungkin sebab zaman sekarang ni harga rumah sekarang dengan 10 tahun lepas sekarang ni dah tak jauh beza. Sebab saya sendiri pun ada beli rumah dan ada jual rumah dan saya dapati harganya tak jauh beza macam dulu. Malah silap-silap harganya makin turun pula. Macam saya ada beli satu rumah harganya 1.3 juta dan kemudian saya jual lebih kurang 6 tahun lepas tu pada harga 1.1 juta. Maknanya harganya turun 200,000 daripada harga saya beli. So itu untuk tempoh 6 tahun. Kalau tambah lagi tempoh 4 tahun, saya tak yakin yang dia akan pergi sampai harga 1.4 ataupun 1.5. Sebab apa? Sebab sekarang ni berlakunya lambakan hartanah. Okey, cukup cerita pasal hartanah, kita kembali semula kepada investment. Katakan anda invest kepada gold bar pula ataupun jongkok emas. Anda beli emas sekarang mungkin lagi 5 tahun harganya makin meningkat. Jadi nampak tak? Tempohnya dekat situ 5 tahun. Dan kalau anda gunakan instrumen pelaburan lain macam contohnya ASB, ianya akan menghasilkan pulangan secara tahunan. Tetapi amount dia tu taklah signifikan. Mungkin dalam 5% setahun. Tapi bila anda hold ataupun pegang selama 5 tahun, barulah nampak impact dia tu besar. Jadi kalau anda tanya saya, investment ni apa? Investment ni adalah apa yang anda tak fikir untuk buat duit. Anda hanya beli dan kemudian anda pegang saja. Contohnya macam emas.
kita tak adalah hari-hari nak tengok harga emas bila kita beli emas. Sebab kita tahu dia bertindak sebagai so-called insurance ataupun takaful kita. Bila tiba masanya, mungkin kita perlu gunakan duit, kita tahu yang kita boleh cairkan gold bar tersebut ataupun jongkong emas tersebut. Dan itulah yang saya dapati daripada personal experience saya sendiri. Bila kita buat atau membeli sesuatu tanpa memikirkan nak buat duit daripada instrumen tersebut, maka memang hampir pasti kita akan buat duit daripadanya. Contohnya kita beli rumah sebab nak duduk. So kita pun duduk kat situ few years, and then bila kita nak jual, tengok kita boleh jual pada harga yang jauh lagi tinggi. Begitu juga dengan bila kita beli saham. Kita beli saham, mungkin kita tak fikir kita nak flip ataupun jual dalam tempoh pendek. Kita biar aja. So lepas 3 tahun baru kita teringat, dulu ada beli saham lah. So kita pun tengok, wah, nilai dia dah berkali ganda, mungkin 30 ataupun 50% daripada nilai kita beli dulu. Sama juga macam emas. Mungkin kita beli ataupun mak ayah kita tak tahu nak melabur pada apa kan, sebab itu je yang diorang tahu, beli emas. So beli emas mungkin 20 tahun dulu, tapi sekarang ni nilai dia dah pun lebih daripada 2000 USD untuk 1 ounce. So itulah dia investment. Kita beli kita tanpa memikirkan nak buat duit ataupun keuntungan daripadanya. Kita beli, lepas tu kita peram aja. Bila sampai satu tempoh yang panjang, kita tak fikir pun, kita bukannya hari-hari nak cek apa jadi dengan pelaburan tu. Dan bila sampai masanya, lepas 5 tahun ataupun 10 tahun, rupanya banyak yang kita peroleh daripada pelaburan tersebut. Jadi ianya amat berbeza dengan trading. Trading ni kita buat hampir setiap hari. Hari-hari kita trade. Ini untuk instrumen yang pantas lah, macam forex, gold, index, US share dan sebagainya. Kalau kita melabur dekat bursa saham Malaysia, market agak slow, so mungkin kita tak trade. Kita trade tapi mungkin medium term lah, few months kita hold. Kalau macam yang laju, macam forex, gold ni, saya cakap, dia hampir setiap hari kita akan buka position baru. Kita masuk, kita close, kita masuk, kita close. Dan end up bila cukup sebulan, kita dapat net profit, let's say 5 ataupun 10%. So itulah cara kita buat duit melalui trading. Ia melibatkan frekuensi yang tinggi dan ianya boleh dijana pada setiap bulan. Don't go for daily target ataupun weekly target. Sebab some week you make money, some week you lose money. Target yang realistik kalau fast market adalah monthly. Kalau sebulan kita boleh dapat 5 to 10%, itu dah kira cukup bagus. Lebih daripada tu adalah rezeki ataupun lebih kepada nasib. Kalau kita aim untuk 5 to 10%, itu kita boleh hit untuk setiap bulan. Itu pun dah cukup bagus sebenarnya. Sebab saya kerja bank dulu, 5% per year pun orang berebut-rebut nak letak duit tau. So apatah lagi kalau anda boleh buat 5% per month ataupun 60% per year, itu adalah sesuatu yang memang luar biasa. Saya mungkin share sebelum ni, tapi saya nak share sekali lagi. Kalau anda seorang trader yang bagus, return anda adalah 100% per year. So on average lebih kurang 8% sebulan. So kalau anda boleh buat 100% per year, anda dikira sebagai seorang trader yang bertaraf dunia. Anda tak perlulah nak hit target 100% per month. Itu memang gila dan susah untuk dicapai secara konsisten. Ianya tak sustainable. Sebab anda mengambil risiko yang tinggi untuk menghasilkan pulangan yang tinggi. Bila menjadi memanglah sedap. Tapi most of the time, dan memang melalui kita punya statistik pun, most of our trades are losing trade. Jadi kita punya drawdown tu akan tinggi dan kita punya chances ataupun kebarangkalian untuk akaun melingkup pun akan tinggi juga. Kalau anda buat servis copy trade, anda nak ajak orang untuk invest, anda tak boleh nak ada satu performance yang bagus dan drawdown yang tinggi. Dia kena balance. Anda punya performance tu kena bagus, tapi tak perlu terlalu sangat bagus pun. Dalam 5 to 10% sebulan. Dan kemudian drawdown anda tu jaga betul-betul. Sebab orang yang nak invest duit yang besar ataupun amount yang besar, mereka ni semua bijak. Mereka bukan nak satu return yang tinggi. Apa yang mereka nak adalah stability. Dan amount yang boleh diterima adalah antara 5 to 10% per month. Jadi saya harap sekarang anda dah tahu beza antara trading dengan investment. So sekarang pergi balik kepada soalan tajuk ni. Boleh ke kaya cepat melalui trading?
Mulai hari ini, saya nak anda tukar definisi cepat dalam kamus hidup anda. Sebab cepat tu sebelum ni subjektif. Pada saya, kalau anda boleh berjaya dalam masa 3 tahun, itu adalah sesuatu yang sudah pun dikira sebagai cepat. Hasil daripada pengalaman saya mengajar sebelum ni dah berbelas tahun, untuk seseorang trader tu transform sebenarnya tak mengambil masa yang terlalu lama. Tapi dengan syarat, dia dapat ilmu yang betul serta bimbingan yang betul. So, kalau dia ada bimbingan yang betul dan dia belajar melalui panduan yang berbayar, sebab semua tu dah disediakan, dia ikut flow tu betul-betul, tak sampai 1 tahun pun dia dah boleh jadi seorang trader yang profitable. So, antara tempoh 1 ke 3 tahun, kalau anda boleh jadi seorang trader yang berjaya, itu adalah dikira sebagai cepat. Kalau anda kerja makan gaji, anda akan mengambil masa mungkin sehingga berbelas ataupun berpuluh tahun baru boleh naik pangkat dan dapat income yang agak lumayan. Tapi dalam trading tak perlu nak tunggu selama itu. Sebab yang penting adalah skills. Contohnya, anda ambil masa 2 tahun untuk develop anda punya skills dengan knowledge, dengan experience. Bila anda jadi seorang trader yang bagus, duit akan datang dengan sendirinya kemudian. Tambahan pula, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, prop trading ataupun proprietary trading semakin meningkat naik ataupun semakin popular. Anda boleh dapat sebanyak mana modal yang anda mahu. Janji ada apa? Janji anda punya skill tu bagus. Anda seorang trader yang boleh mengawal risiko dan boleh profit lebih daripada berapa yang anda risikokan. Dalam trading ni, satu benda yang saya suka dan anda pun kena suka ialah the sky is the limit. Dia tak ada satu batasan. Kalau anda betul-betul bagus, daripada modal 100,000 anda boleh grow ataupun besarkan jadi 500,000 ataupun 1 juta. Dan kalau anda sekarang ni buat prop trading, anda funded 200,000, tak ada apa yang menghalang anda untuk dapat modal 1 juta. Sebab ianya sekadar benda yang sama, cuma pada skala yang berbeza. Pokoknya di sini, kalau anda punya ilmu, knowledge dan juga experience anda tu betul-betul mantap, ianya sekadar ulang benda yang sama saja. Because trading will be the same, over and over again. Kalau anda belajar degree, anda akan ambil masa 4 tahun belajar sahaja. Lepas belajar, baru nak kena cari kerja dan anda kena start dengan income mungkin 2,000 ke 3,000 sahaja sebulan. Tapi kalau anda terjun ke dalam bidang trading ni, untuk anda belajar tu mungkin sebenarnya dalam 1 ke 2 bulan sahaja. Tapi tengoklah anda belajar tu daripada sumber apa. Kalau melalui program NICE ataupun panduan TFS Pat Pacer, semuanya dah disediakan. So, anda habiskan baca buku dan habiskan tonton ke semua video tutorial. Semua tu tak ambil masa lebih daripada 2 bulan pun. So, lepas dah belajar dan cuba fahamkan dalam masa 2 bulan, barulah untuk 3 ke 4 bulan seterusnya, anda cuba buat latihan-latihan yang diberikan pula, iaitu latihan screenshot, latihan back test dan juga forward test. So, semua ni sebenarnya tak memerlukan apa-apa duit pun. Anda tak perlu nak depo pun. Jangan depo dulu, lepas tu baru nak belajar, baru nak apply benda yang sepatutnya. Belajar dulu, buat latihan dulu, praktis dulu. Biasakan diri dengan environment trading. Barulah anda buat challenge prop trading ataupun depo ke dalam real account anda. Sesuatu yang akan membantu trader untuk menjadi seorang trader yang profitable, ianya bermula dengan simulation. So, once anda dah ada knowledge dan dah tahu sikit-sikit, terus buat simulation. Simulation ni maksudnya latihan screenshot, back test dengan forward test. Forward test ni maksudnya demo trading lah. So, bila anda dah tahu macam mana nak trade, nak control risk, apa yang dikatakan sebagai reasons to buy dengan reasons to sell, anda dah boleh consistent profit dekat demo, barulah anda pergi kepada prop trading ataupun deposit real account. Kebanyakan trader yang saya tengok, dia depo dulu, benda lain semua kemudian. So, daripada awal lagi dah salah, maka lambatlah dia nak berjaya. Sebab tu saya cakap, kalau anda dapat bimbingan yang betul daripada awal, anda bermula dengan langkah kanan, maka anda tak akan perlukan masa yang lama untuk menjadi seorang trader yang berjaya. Jadi, sebagai penutup kepada episod kali ini, sekali lagi saya nak jawab soalan. Boleh ke kaya cepat melalui trading? Jawapannya ialah tersangatlah boleh.
Tetapi definisi cepat tu adalah antara tempoh 1 ke 3 tahun. Tetapi syaratnya anda perlulah dapatkan ilmu yang betul. Anda kena belajar benda yang betul dan realistik dalam trading terlebih dahulu. Dan kemudian belajarlah, okey, kena belajar dulu, okey, belajar, dapatkan ilmu yang betul, dan kalau boleh join program-program coaching ataupun mentoring supaya anda dapat bimbingan secara dekat. Masuk kelas, of course, jauh lebih baik daripada anda belajar sendiri. Sebab belajar sendiri ni mungkin pemahaman anda salah dan kemudian tak ada orang yang nak check anda punya kerja ataupun assignment. So bila anda join program, akan ada orang yang akan semak semua tu. Contohnya macam program NICE, anda belajar secara berdepan, jauh lebih mudah untuk anda faham. Itu feedback yang kami dapat lah melalui program NICE. Dan kemudian bila diorang buat latihan screenshot, backtest dan buat trading plan, semua tu saya yang akan semak. Jadi anda tahu yang anda buat benda tu dengan betul. Kalau salah, saya betulkan. Dan seterusnya, anda sedar yang anda sedang berada di landasan yang betul untuk menjadi seorang trader yang profitable. Oh ya, sebelum saya terlupa, saya ingin memberi nasihat yang jangan depend semata-mata kepada capital gain dalam trading. Anda kena juga belajar investment. So, duit yang anda buat dalam trading ni, katalah contoh anda buat RM10,000 sebulan, tapi anda pakai mungkin RM2,000 je. So, apa yang anda nak buat dengan RM8,000 lagi baki selebihnya? So, seeloknya anda kena belajar investment. Investment tu tak perlu pun benda yang terlalu complicated. Mungkin sekadar macam beli emas, beli silver. So, ada duit lebih kan? So, anda melabuhlah sedikit demi sedikit. Sebab duit yang anda dapat daripada trading kena salurkan kepada pelaburan juga. Dia tak boleh semuanya nak trading saja. Okey? Dia tak boleh nak semua trade saja. Anda kena juga salurkan duit yang anda dah buat daripada trading. So, let your money work for you. Let your money move. Dan bila duit kita ni ada flow, dia bergerak, okey, dia macam energy flow, dia energy flow. Bila duit anda bergerak tu, dia akan makin banyak dan makin membesar. So jangan biarkan duit tu sekadar duduk dalam saving ataupun current account saja. So belajarlah untuk melabur pada benda-benda yang tak terlalu complicated. Contohnya macam beli emas, beli silver. Mungkin boleh cuba untuk beli cryptocurrency. Benda-benda yang anda mampu buat dengan profit yang anda dapat. Okay? So, itu saja untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih. Okay, sekian sahaja untuk episod podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan ingat ya, teachers learn the most. Share episod podcast kali ini dengan sekurang-kurangnya 3 orang rakan anda. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Selamat maju jaya dan kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.